Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kitab Mustikah Hadis, bab yang membincangkan tentang benda-benda najis dan cara membersihkannya. Perbincangan kita malam ini ialah mengenai bekas. Dia panggil bejana. Bejana ataupun bekas ni, ialah perbincangan kita tentang pada malam ini. Bejana ialah bekas atau tempat, yaitu tempat air minum, air sembahyang dan lain-lainnya. Bejana itu pula ada yang diperbuat dari kulit binatang dan ada yang diperbuat dari benda-benda logam atau benda-benda lain. Mana bejana ni? Ada yang dibuat daripada kulit binatang dan ada yang dibuat daripada logam, sama ada emas, perak, tembaga, timok dan benda-benda yang lain. Yang pertama, perbincangan kita malam ini, bejana yang dibuat daripada kulit. Oleh kerana kulit binatang, ada yang suci dan ada yang najis. Maka hadis yang berikut menerangkan hukum syarak mengenai kulit tersebut. Hadis yang ke-24. An Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dubigha al-ihabu faqad tahura." Idza dubigha al-ihabu faqad tahura. Dari Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kulit binatang, bangkai, mana binatang sama ada kita sembelih atau binatang yang mati sendiri, nelanggar kau mati, kau mati, orang panggil bangkai itu disamak, maka menjadilah ia bersih. Mana bila kulit itu disamak, bersihlah dia, boleh guna, boleh dibuat bejana, buat bekas. Itu hadis yang pertama. Ditegaskan lagi dengan hadis yang kedua, hadis nombor 25. An Salamah bin al-Muhabbib radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibahu juludil maitati tuhuruha. Dibahu juludil maitati tuhuruha. Dari Salamah ibn al-Muhabbib radhiyallahu ta'ala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sama pembersih kulit-kulit bangkai. Mana bila kita samak ni menjadi alat untuk membersih kulit-kulit bangkai, menjadikannya bersih dan suci. Jadi muallif kita di sini bawa dua hadis saja dalam bab samak, bab kulit binatang. Hadis mengenai samak ni banyak lagi, panjang lagi hadis dia, tapi cukuplah dua hadis ni sebagai asas pada perbincangan. Kemudian kita cuba buat penjelasan insya-Allah taala. Kedua-dua hadis yang tersebut ialah sebahagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia bawa ayat sini? Dua hadis ini sebahagian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil bahawa kulit-kulit bangkai itu menjadi bersih, suci apabila disamak. Kulit bangkai ini bersih, suci apabila disamak. Apakah semua jenis kulit? Termasuklah binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak halal dimakan. Ini tidak termasuk
Penjelasan dia ini tidak termasuk anjing dan babi. Nombor dua ni tak masuk bab semua. Pasal bagai ni bagai juga. Dia panggil najis mughallazah. Ingat dah kita panggil. Najis ada berapa jenis? Pembahagian najis ada 3 jenis. Najis mughallazah ni dua perkara ni lah. Mana najis yang berat ni panggil. Kemudian najis mukhaffafah. Najis ringan, iaitulah najis anak kanak-kanak laki-laki yang belum sampai umur 2 tahun, tak pakai benda lain, kecuali susu. Mak dia. Kalau lain pada itu dia panggil najis mutawassithah, najis yang sederhana, yang mesti dibasuh. Jadi najis kulit bangkai yang boleh disamak di sini, tidak termasuk anjing dan babi, dan keturunannya. Atau keturunan salah satu dari keduanya. Turunnya dia tak kira, anak cucu dia. Yang memang najis berat. Dari asal mulanya semenjak ia hidup lagi. Dan kerana itu kulitnya tetap najis walau dengan disamak sekalipun. Itu cara kasarnya. Bahawasanya kulit ni bila disamak, bolehlah diguna. Cara agak lebih terperinci sikit kita cuba bincang. Berapa pendapat ada dalam masalah kulit? Dalam masalah kulit ni, ada 7 pendapat ulama. Kulit lagu mana orang boleh pakai? Hak jelas sini ya, dalam mazhab Syafi'i ya. Rahimahullah dia kata semua kulit kecuali anjing dan babi. Oh tu ya kait 2 ya, dikecualikan dalam mazhab Syafi'i. Hak lain boleh pakai belakang. Tapi Imam Nawawi rahimahullah taala dia mai kita sini dalam bab kulit ni, dia kata 7 pendapat, 7 kaul. Imam Nawawi ni kitab dia Al-Majmu' di Nawawi, kitab yang sangat besar dan sangat berharga dari segi nilainya, dari segi nilai ilmiahnya sangat tinggi. Bila dia bincang bab mazhab, kemudian dia akan mari aqwal ulama. Pendapat-pendapat ulama dalam masalah tersebut. Dia sebut dalam masalah kulit ni saja ada 7 kaul. Jadi malam ini kita pilih nak baca semua 7 ni ke ataupun kita ambil yang masyhur saja. Pendapat yang pertama, kulit ni, kulit mana-mana kulit pun tak boleh samak dah, tak suci dah. Kulit bangkai. Kalau lembu sebelah tak apa. Lembu kambing sebelah, suci. Tapi kalau dia mati jadi bangkai, kulit ni tak boleh guna. Samak ke tak samak, tak boleh pakai belakang. Ini adalah satu riwayat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kalau kita tanya dia, apa dia bersanggup dengan orang lain kata boleh belakang, dia tak boleh belakang. Kecuali binatang yang halal dimakan tu. Adakah mustanad dia? Jawab dia ada. Dalil dianya satu hadis yang diriwayat oleh Abdullah bin Hakim. Abdullah bin Hakim kata dia baca satu kitab yang ditulis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata alla tantafi'u minal maitati bi ihabin wal 'aw. Mu jangan ambil satu pun daripada bangkai itu, sama ada kulit atau pegawai apa, tak boleh ambil belakang. Itulah dalil dia pegang. Pasal tu dia kata berdasar pada hadis ini jelas dia kata tak boleh guna belakang kecuali kulit daripada binatang yang halal saja. Jadi perbahasan ulama panjanglah tentang hadis tersebut, kita lalu jelah. Lepas tu kita tengok mana yang pendapat yang kita rasa kuat. Pendapat yang kedua, bersihnya kulit ni apabila disama, iaitulah kulit yang dimakan saja. Dan tidak termasuk binatang-binatang yang tidak dimakan. Beza sikit. Hak tadi tak boleh pakai belakang. Hak yang pertama tadi dia kata tak pakai belakang. Hak yang kedua ni boleh. Tapi syaratnya binatang tu walaupun mat bangkai, tapi daripada binatang yang halal. Beza tak yang pertama tadi.
Hak pertama tadi tak boleh pakai belakang. Asal kau binatang tak dia sembelih. Tidak disembelih, kulit dia tak boleh pakai semua. Hak yang kedua ni boleh pakai belakang. Asal kau binatang tu asalnya halal. Lembu kau, kambing kau, kurban apa dia mati, kulit dia boleh ambil. Daging tak boleh makan sebab dia bangkai. Tapi kulit dia bila disama boleh. Inilah pendapat beberapa orang ulama di antaranya Al-Auza'i, Ishaq, Abu Thawr, Ibnu Mubarak dan menjadi pilihan beberapa ulama mutaakhirin. Dia mengatakan kulit bangkai ni jadi bersih dengan disama, tapi syaratnya naknya binatang yang halal dimakan. Allah Taala dimakan tak boleh. Pasal mana dalil dia pula? Jadi kita sekarang ini kita kena perhati so dalil setiap pendapat. Dalil yang kedua ni dia kata boleh makan saja pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kita tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam satu bekas yang dia buat daripada kulit. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam zakatul maitati dibawah. Sembelih binatang yang bangkai ni iaitulah bersih jadi dia ni dengan sama. Itu maksudnya. Jadi ulama-ulama ni dia kata oleh kerana Nabi royak sembelih bagi kulit bagi binatang bangkai ni kepada dia sama dia tu jadi sembelih. Supaya dengan binatang lain hak itu kita nak makan kena sembelih. Kulit dia pun nak guna kena sama. Maka ini menunjukkan bahawa sembelih di sini yang boleh disembelihnya ialah binatang yang halal dimakan saja. Binatang yang tak halal makan, gajah bukan begitu jadi sembelih. Tak jadi. Walaupun sembelih baca bismillah 40 kali pun boleh makan dia. Tak boleh dah. Itu salah satu daripada dalil ya. Kemudian orang tanya juga hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam haram makan bangkai ni. Bangkai dia tak boleh ambil, tak boleh makan. Jadi kulit dia tu boleh ambil. Termasuklah dengan hadis Maimunah radhiyallahu taala. Pasal tu dalam bab samuk ni banyak puluh hadis ada. Cuma kitab kita ni bawa 2 je. Sebab dia suruh syarah. Hadis Maimunah dia kata radhiyallahu taala anha wa ardaha, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dekat dengan seekor kambing mati. Kambing ni mati. Nabi pun apa tak ambil kambing tu. Bapa tak ambil. Dia kata dia mati ya Rasulullah. Maitah maknanya benda tu mati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dia boleh membersihkan dia air dengan alat-alat untuk sama. Bersih. Itulah beberapa hadis yang menunjukkan bahawa bangkai ini boleh dimakan, boleh diguna kulit dia tu binatang yang boleh dimakan saja. Ya. Selepas disamuk lah. Mana hak makan samuknya binatang yang halal dimakan saja. 2 pendapat. Dia ada 7 ni, kita nak ambil 3 saudara. Yang ketiga, ini hak dalam kitab kita je. Hak dalam kitab kita kata, kedua-dua hadis yang tersebut ialah sebahagian dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi dalil bahawa kulit-kulit bangkai itu menjadi bersih suci apabila disamuk. Jadi semua kali kulit bersih apabila disamuk. Tak kira oleh binatang hak makan ke, rimau, gajah ke, tak kira. Yang penting sudah samuk kulit dia boleh guna. Itu pendapat yang ketiga ni lebih luas. Luas lagi. Hak tadi tak boleh laku. Hak ni boleh. Tapi yang kedua tadi boleh, tapi syarat binatang yang dimakan. Hak yang ketiga ni boleh berlaku kecuali dua ekor dia tadi. Khinzir dengan kawan dia, babi. Anjing. 2 ekor ni tadi. Inilah pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang kita dengar selama ini pun hak itulah. Jadi kalau tengok pada dalil-dalil itu, ulama-ulama kata pendapat yang mengatakan
boleh pakai belakang tadi. Kecuali khinzir dengan anjing tadi lebih luas. Tapi dia ada juga hadis lain yang melarang Nabi kita daripada guna kulit rimah. Julud an-namir. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang guna kulit binatang buah. Jadi ulama yang menyokong pendapat yang mengatakan kulit ni halal apabila diambil disamuk ni halal untuk binatang yang boleh dimakan saja. Dia kata kalau kita ambil semua binatang maknanya tak termasuk dalam menggunakan kulit-kulit yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam guna ni. Iaitulah binatang-binatang buah. Tapi ulama yang kedua kata tak. Ulama yang ketiga, ulama Syafi'i kata bukanlah begitu. Maksudnya bila suci bukan makna kita tu tok buat hampara tok tengah bala nak suruh orang tengok bisa rumah dia ada rimah. Bisa rumah dia ada singa. Dia kata bukanlah begitu. Maknanya penggunaan tu tak semesti kita guna untuk orang nampak buat kasut boleh dah hidup dalam. Itu tidak menjadi kesalahan-kesalahan. Semua itu tiga pendapat ni. Pendapat yang kedua, yang ketiga dah hampir sama. Tapi yang ketiga, mazhab Syafi'i itu lebih luas. Iaitulah kita boleh guna kulit ni. Semua sekali, kecuali dua perkara saat ni. Kalau tak laginya, mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi dia kata apa? Dia kata semua sekali. Kecuali khinzir tadi. Pendapat yang kelima, yang ketiga, yang keempat. Semua sekali kulit boleh kecuali khinzir. Ada lagi kecuali. Kalau tak ada kecuali itu ada. Kau boleh berlaku. Ada. Dia panggil mazhab Ahlul Zahir. Tak apalah wayak pun. Ajak malah nak wayak sangat menutup ni tapi sebagai maklumat ilmu. Tak ada masalah. Dia kata puak-puak Zahir, Ahlul Zahir ni, mazhab Daud Zahiri ni. Dan salah seorang daripada orang kuat Abu Hanifah nama dia Abu Yusuf. Dan ulama mutaakhirin, seorang ulama besar di Yaman nama dia Asy-Syaukani. Dia kata semua sekali kulit boleh. Semua sekali kulit termasuklah hak dua ekor tu boleh lah. Mana dalil dia? Dalil dia hadis nombor 24 tadi Nabi kata iza dubighal ihabu faqad tahura. Apabila disamuk kulit tu maka bersihlah dia. Tak kira kulit gapo Nabi tak wayak kulit gapo-gapo. Nabi kata dubighal ihab. Apabila disamuk kulit umum. Itu dalil dia. Jadi kesimpulan kita nya lagu nak kata. Nak pakai hak Syaukani tu. Jadi kalau ambil hak mazhab Syafi'i ni tengah. Tapi pendapat yang kedua tadi itu lebih ihtiyat. Mana kita tak guna lah kulit binatang-binatang buah pun tak guna juga. Kita guna kulit yang diambil daripada bangkai, daripada binatang yang dimakan. Tapi kalau salah ada dah nak teruk juga, ambil pendapat Syafi'i tadi yang mengatakan termasuklah binatang segala jenis binatang kecuali dua ekor saja. Cumanya kalau salah, bukan untuk beli bit di jam. Sekarang ni dalam bit, dalam kasut, dalam apa saja pun, biasanya kalau terlibat dengan kulit, dia akan ada termasuk kadang-kadang tu binatang saja. Binatang yang lagi makan dalam Quran, iaitulah khinzir. Jadi kedengar kita tidak tahu, bukan bisa nak beli. Tak tahu lagu ni, maknanya kita bolehlah juga. Kalau salahnya tanya kat esok, kata ada pendapat juga Asy-Syaukani dan Pokok Zahiri kata, boleh pakai belakang. Kita ni tidak nak beli hak tu, tidak kata kita lagi tengok dalam kertas dia tu ada kulit ni, kita beli jangan. Ini dalam dibanting kes kalau tersalah terjadi, nak lagu mana. Benda tu lepas dah. Kalau kita pakai dah lama-lama apa-apa kau. Jadi ada juga sandar pendapat ulama ni. Boleh dah juga kita panggil buat hujah sikit-sikit. Yang mengatakan kalau salah ditanya esok, lagu mana kata ada juga pendapat ulama mengatakan iza dubighal ihab itu masuk semua sekali. Itulah kesimpulan kita secara ringkas ya. Ya penting jangan jauh lah. Balik semula kepada apa yang ada dalam kitab kita ni hadis 24-25 ni. Tolaklah dua perkara tadi tapi kalau lebih ihtiyat lagi. Kalau lebih comel lagi tak usah guna juga kulit-kulit yang dibuat daripada binatang yang tidak halal. Itu lebih aula, lebih utama. Orang panggil lebih cermat dari sudut kewarakan kita dalam mengamalkan Islam. Cuma kalau tengok ada cakur di rumah kita, kita lagi. Lebih kita lagi kata, mazhab Syafi'i boleh.
Tak benar kita juga. Jadi tujuan kita nya tak kriwi balas dalam perkara-perkara yang demikian. Benda yang kita boleh ada pendapat ulama demikian. Banyak fatwa kan. Jadi habislah satu bab. Bab yang kedua. Kali ini kita masuk kepada nombor 2 pula, bijana dari emas dan perak. Bijana dari emas dan perak. Nah, ini banyaklah kalau nak masuk dalam bab pakaian ni banyak lagi cerita dia. Hak tu, hak kulit. Hak kerak binatang hidup pula lagu mana cerita. Kalau tak masuk, hak tak ada lagi tak biar. Kita sanggup pada perbincangan lain kali. Kalau tidak tak habis kita. Maknanya kalau kita nak masuk dalam bab kerak benda hidup ataupun guna binatang yang diambil daripada benda orang hidup. Boleh ke tidak? Ulunya dari segi perbincangan itu insya-Allah taala dalam bila masuk dalam bab pakaian insya-Allah. Yang kedua, bijana dari emas dan perak. Di antara bijana-bijana yang berasal dari logam, maka bijana-bijana yang diperbuat dari emas dan perak adalah dilarang menggunakannya berdasarkan antara lain hadis-hadis yang berikut. Bila dia sebut antara lain, itu mana banyak lagi hadis lain. Cuma yang nak ayat sininya, so 2 hadis. An Huzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Dari Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu minum dari bijana emas dan perak. Mana jangan minum dalam bekas emas dan perak. Sama ada gelas kau cawai kau apa saja pun itu, kau emas dan perak tak boleh guna. Dan janganlah kamu makan dalam pinggan-pinggan hidangan yang diperbuat dari emas dan perak. Apa sebab dia? Dia kadang-kadang hadis Nabi ni, dia royak hukum tak boleh dia, nyakkan. Tapi dalam hadis kita ni, bukan royak sekat tak boleh. Dia panggil bayanul illah. Royak tak boleh, kita dinyatakan sebab dia. Tak boleh kali dengan sebab dia. Mana sebab dia? Kerana ia, emas dengan perak ni digunakan oleh mereka. Apa dia mereka tu? Golongan hartawan kaum kafir yang sombong takbur di dunia. Jadi Nabi kita larang benda ni tak sebab kita pakai pasal emas dengan perak ni diguna oleh puak-puak pembesar-pembesar dunia ni yang sombong dengan takbur. Mana orang-orang hak dapat dunia ni, Firaun dengan geng-geng dia tu, demo ni pakai. Lepas dia kita lagu mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan diuntukkan kepada kamu. Mana Allah Taala akan peruntukkan kepada kamu menggunakannya di akhirat kelak sebagai balasan ketaatan kamu. Jelas tak? Hadis ni kalau kita ngaji dalam kaedah hadis dia panggil hukum sekali dengan sebab. Hukum sekali dengan sebab dia. Pasal apa tak boleh guna emas dengan perak? Tak boleh makan dalam emas dengan perak, tak boleh minum sebab bekas ni diguna oleh orang-orang kafir dari dunia ni. Jadi Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wa lakum dalam riwayat lain walana fil akhirah, untuk kitanya sabarlah atas dunia ni, jangan digaduh, kita nanti ambil guna bekas dalam akhirat. Itu hadis yang ke-26. Dalam hadis yang lain ditegaskan lagi larangan itu seperti berikut. Ya, hadis yang 27, an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashribu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Nasallallahu alaihi. Dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Ummu Salamah ini salah seorang daripada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Hind. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang minum dari bijana perak, sebenarnya ia pada hari akhirat nanti menyedup api neraka dalam perut dia. Orang ni minum dalam bekas perak ni, orang itu sedup api neraka dalam perut dia.
Hadis-hadis ini menjadi dalil tentang haramnya menggunakan bejana dari emas dan perak untuk dijadikan tempat makan dan minum. Larangan ini meliputi kaum lelaki dan perempuan. Jangan kata orang Cina, tak apa, pasal dia boleh pakai emas dah. Dalam masalah menggunakan bekas ni, perempuan dengan laki-laki, rupa sama. Paling pakai belakang. Tujuan larangan tersebut antara lain ialah untuk membersihkan rumah tangga dari kemewahan yang terpuji. Itu penjelasan kita dua hadis yang membincangkan tentang bejana dari emas dan perak. Kali ini kita masuk kepada risalah yang kita ada tanya. Hukum menggunakan emas, perak dan swasta. Muqaddimah. Persoalan halal dan haram dalam kehidupan adalah suatu perkara yang penting. Kerana ia melibatkan dosa dan pahala. Oleh itu sebelum melakukan atau menggunakan sesuatu perkara yang belum pasti kesahihannya, hendaklah dirujuk kepada ulama-ulama, alim ulama atau ustaz yang boleh dipercayai dengan dibawa dalil serta nas yang sahih. Mana ustaz yang boleh cari dalil, kita tanya dia. Penggunaan emas dan perak sama ada dalam bentuk perhiasan yang dipakai ataupun penggunaan bekas makanan dan minuman sering menjadi kekeliruan di kalangan umat Islam hari ini. Apakah ianya dalam bentuk umum untuk laki-laki dan perempuan larangannya, untuk semua atau khas untuk laki-laki atau perempuan saja larangannya dia. Sebagai contoh, kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat, orang laki-laki sekarang ini memakai rantai leher atau gelantangan. Kedua-duanya adalah pakaian orang perempuan. Ramai kita tengok sekarang ni, orang-orang muda pakai rata. Dia kata rata ni, pakai orang perempuan, bukan pakai laki-laki. Hak banyak benar ni pakai tali tangan. Bila tangan dia pakai. Salsa. Bukan kecil kalau kita kelih di kedai orang jual tu kata untuk gapo ni, salsa. Dia kata untuk anak-anak muda nak jangan. Jadi sebagai anak muda, kalau kita tanya dia, apa pakai gelang? Dia kata, apa tak adanya? Tak. Kata, boleh tu kan? Tak juga jawapan dia pun. Dia kata, ayuh hamba ngetuk di Mekah, pakai gelang belakang. Tak boleh dia apa, tak boleh kita. Lembek juga nak jawab tu tak? Boleh. Dia kata, tuk dia pergi Mekah, benar. Ayuh dia pergi Mekah. Mok tu kira tu. Pakai gelang. Tak okey dia tak boleh pakai. Itulah hujung dia. Hujung. Jadi kita jawab dia begini ya kan. Demo kalau tak pakai gelang, tak pakai gelang di Kota Baru. Agak-agak boleh gelik tu kapur. Kau hilang Kota Baru pakai sesak sikit. Hujung tu sikit dia panggil hujung kapur. Tu dia pakai gelang Mekah ni tempat tak haji. Nak kecek bangsa Melayu, Arab tak reti patah aku. Reti bismillahirrahmanirrahim je boleh kata. Jadi tujuan dia pakai gelar ni, sahabat haji pakai gelar ni. Sebabnya dia tulis jauh di gelar tu, Malaysia dia tulis, bahasa Arab tu. Mana kalau salah lupa jalan nak lelah hari, orang ingat, orang tengok, Malaysia, suruh polis. Bila suruh polis akan telefon lalu, biasa, dia panggil biasa, sahabat haji. Dia kata, biasa Malaysia, mari ambil orang ni, ada di sini. Sahabat haji akan atas lalu, kata dia, mari ambil orang ni, kumpul, wakil kapur dia. Tak kalau wakil rumah orang dia kena sesak. Kalau hujan boleh tiro, kali rumah ada sesak. Tanya kau cik kat mana? Oh, rumah tahu bukit tinggi ada 10 tikap. Rumah mana Mekah ni 10 tikap memangnya tu. Memang tempat dia tu. Dia balik ke belakang tu pula ada pula tulis tu nama pak cik ni. Kali nama pasport dia. Bila dia pencet dalam komputer tu Bik Muhammad bin Abdullah ni, oh nampak. Maktab berapa, rumah berapa, tikap berapa, bilik berapa boleh hoyak belakang. Apa dia anak Indonesia apa tahu. Dalam maklumat dia ada tanya dia tu. Otomatik tanya dia tu maklumat dia, pribadi dia. Kalau dia meninggal kau gapo. Dia buat gelar ni bila selepas berlaku peristiwa mati 500 orang dalam terowong Mak Aisyah. Ingat tak? Tahu dulu. Tahu berapa lama dah tahu. Tak ada Mak Aisyah. Awal-awal lagi. Terowong Mak Aisyah mati ramai. Terawih Mak Aisyah ni mati berapa ratus orang. Orang Malaysia saja. Betulnya terawih ni anak pergi ke
nak pergi ke Muaisim, tempat perkemahan Asia Tenggara, orang Malaysia ni. Tu orang kita ramai. Bila nak pergi kembik mayat dalam peti mayat ni, kau tahu mayat dah. Rencana cabut habis tak? Tak salah kuana rencana. Lepas pada itulah dia ijtihad. Ulama-ulama dalam tabu haji ijtihad bahawa kita kena pakai kata gelar ni supaya gabo-gabo jadi kalau cabut kain, cabut baju pun rata tu payah nak cabut tu. Itu saja. Jadi kalau anak-anak muda dia jawab lagi tu kena bayarlah dia jangan kata. Demo ni kalau tak pakai gelar bisa lebih kalau gelar sebab nak klik ke kapur. Kalau dia boleh gelar, bawa kata baru amal reti kalau lupa boleh gelar atau sabakal kan. Itu hujah, dipanggil hujah mudah-mudahan. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni kata ulama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengumumkan bahawa wanita dilarang memakai pakaian laki-laki dan lelaki dilarang memakai pakaian wanita. Tak kira orang pakai yang tak pakai yang tak orang kena tak pakai. Supaya juga orang laki-laki jangan pakai orang perempuan. Di samping itu baginda sallallahu alaihi wasallam melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai lelaki. Kata ulama termasuk di antaranya ialah tutur katanya. Kecik, slow, beralus. Bunyi letkok atau tak boleh. Gerak-gerinya, jalan lenggang-lenggung, tak boleh. Orang laki-laki nak jalan, dia sungguh nampak. Cara berjalannya, pakaian dan sebagainya, semua sekali ini dilarang. Orang perempuan menyerupai laki-laki dan laki-laki sebaliknya. Mana bila kita pakai pakaian yang terlibat dalam masalah ini, jadi kita cuba lagi. Kalau pakai kata, kau pakai subay, kau jangan pakai. Oh ini pakai yang Westino, kita harus pakai lagi. Jadi bila kita masuk dalam bab menggunakan bekas ni, jadi hadis kita Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas daripada kita. A-nya menghukum menggunakan bekas makanan dan minuman yang dibuat daripada emas dan perak. Ini jelas. Nah, jelas dalam hadis kita ni tak boleh kita guna termasuk laki-laki dengan perempuan. Baik, kita tak pakai emas dan perak, tapi kita guna bekas yang ditampang. Apa ada bekas kawit sikit, kita ditampung emas dan perak lagu pula. Ini mengikut dalam mazhab Syafi'i dia kata, jika ditampal dengan emas haram mutlak, sama ada sedikit atau banyak, tak boleh. Dan jika tampalan daripada perak, hukumnya seperti berikut. Jika sedikit dan bukan untuk tujuan perhiasan, hukumnya harus. Jika banyak dan dengan tujuan perhiasan, hukumnya haram. Jika banyak kerana keperluan atau sedikit untuk tujuan perhiasan, hukumnya makruh. Anu hak tak apa ini, tak boleh pakai. Hukum menggunakan bekas yang disadur dengan emas dan perak, sama hukumnya dengan menggunakan bekas yang diperbuat daripada keduanya. Ini kerana saduran itu biasanya dibuat untuk tujuan perhiasan semata-mata. Yang ketiga, manakala menggunakan bekas yang diperbuat daripada bahan-bahan bernilai, selain daripada emas dan perak adalah harus. Kalau kita beli makhluk kita nak minum sup kita ni, buat daripada permata, lah tak apa. Sebab tidak ada dalil yang menunjukkan perkara itu dilarang. Bila tak ada dalil, jangan kita pandai-pandai nak mengharaikan benda yang tak ada dalil. Jadi hukum memakai barang perhiasan daripada emas untuk laki-laki, ini jelaslah haram. Tengok dalam apa ni, yang ketiga, lipat yang ketiga tu, bawah sekali. Seperti cincin. Terdapat setengah mereka yang memakai pen emas, jam emas, gelang emas, pemeti api, rokok dan sebagainya, semua ni haram. Dia nak tahu benda tak ada emas ni. Kalau dia tulis lah kata. Berapa kira? 12 biasanya 12 berapa kira. Kira itu mana karat. Mana benda tak ada emas. Apa saja nak tahu ada emas tak ada, dalam istilah bahasa Arab dia panggil matli bizahab. Matli bizahab, benda ni disadur dalam itu ada emas. Hak ni tak boleh guna. Sikit ke banyak. Tapi kalau mumawah bizahab, dicelu air emas, itu tak apa. Lepas tu lagu nak tahu. Nak tahu ni. Kita ambil bagai kita ni, pergi kedai emas. Tanya dia, aku tek api. Boleh ambil pada emas dalam benda kawan. Benda hak abang ni. Kalau dia tek kripu buru, tak ambil emas ke abang tu, pakar tak apa. Lebih kis mula lah mana pakar tu. Hot tu, itu lah lariannya. Maknanya kalau emas ada, lagu mana pun, dia mesti boleh ambil. Dengan cara orang emas tahu, ada tukang emas dia. Dia nyasaruh sikit. Dia kata dia boleh ambil balik benda tu.
Maka itu tak boleh. Tak boleh digunakan. Timbullah satu masa dulu, orang-orang di sini pakai gigi emas. Boleh ke tidak? Jika kerana keperluan, ad-darurah, persetujuan perubatan dan kesihatan, hukumnya harus. Tapi kalau cakap nak jangan saja ya, itu tak boleh. Itu dalam masalah penggunaan dalam emas, dalam bab masalah darurat kita. Macam gigi emas. Dulu zaman Nabi SAW ada orang-orang pakai tangan. Salah seorang sahabat nama dia Arfajah. Kita ayat cerita lah sikit, tak mungkin sebut dah juga. Arfajah ni radhiyallahu ta'ala anhu arda. Jadi ulama kata boleh kita guna emas ni li darurah untuk perubatan saja. Seorang nama dia Arfajah bin As'ad At-Tamimi Al-Aqari. Dia ni masa berlaku peperangan Kulab nama dia. Hidup dia sopek. Sopek hidup. Lepas tu nak lawan. Dia apa ambil tegak sapu hidup dia. Bukan adanya plastik surgery zaman kita dulu ni. Dulu ni orang pandai lah. Zaman tu tak ada. Bila dia tapu dengan tegak, dia dibusi. Tak jadi. Tak dipakai. Maka Nabi SAW bui kebenaran daripada dia, buai perak itu buruh emas. Pasal itulah ulama-ulama kata termasuk lagi emas. Kalau lah tak kubur dia tu jadi busuk mulut ke gana, jadi boleh lagi gunakan. Kadar keperluan lidarurah saja, itulah kata ulama rahimahumullah ta'ala. Baik. Hukum memakai barang perhiasan, cincin daripada perak untuk laki-laki, ini boleh. Lelaki tidak dilarang memakai cincin perak kerana Nabi SAW pernah memakainya. Jadi jelaslah kepada kita, emas tak boleh pakai oleh laki-laki, peraknya boleh, tapi ada sebagian ulama dia tak jangan besar sangat. Macam setengah anak-anak muda kita pakai rata, besar rata dia tu. Orang panggil rata gajah, istilah orang kedamah, dia kata rata gajah, nak kena nama mungkin. Jadi dua salah, pakai lagi. Satu, yang keduanya, benda tu tasyabuh bin nisa. Jadi tak boleh. Ada pun masalah emas putih. Ini masyhur dalam kita ni, emas putih sekarang orang tanya. Jadi kita tulis sini ni jawapan pada soalan. Biasanya dia mau tanya emas putih macam mana. Jadi emas putih adalah campuran logam emas dengan logam yang lain dalam kuantiti yang berbeza. Emas putih dia ni satu logam, satu benda yang dicampur dengan emas. Tapi dia ni warna putih. Tapi dalam emas ni, dalam emas putih ni ada emas sungguh, emas kuningan ni. Kalau dibakar di kedai emas, akan tunjuklah emas asli. Pasal itulah dia panggil emas putih ni, tak boleh nak pakai. Haram pakai emas putih. Jadi kena tanya dulu, kalau anak kita pakai perak atau apa tu? Kalau dia kata emas putih, jawab dia, ikut kajian apa yang telah dibuat oleh jawatan kuasa JAKIM, dia kata haram pakai emas putih ke atas golongan lelaki-lelaki, kerana dalam itu ada emas. Ada emas asli, emas kuning. Kemudian dia tukar di salib mari, tukar dia jadi warna putih. Yang terakhir sekali, iaitulah hukum memakai barang perhiasan daripada swasta untuk laki-laki. Boleh ke tidak? Orang panggil swasta, bahasa Melayu kata. Bahasa kita kampung ni dia panggil toso. Sebagaimana dalam masalah emas putih tadi, kita kena tahu toso, swasta tu apa dia benda. Swasta adalah campuran bersama logam emas dan perak. Ada setengah sepak dia tanya, campur lagi dengan temaga pada juga. Ia mungkin mengandungi unsur logam emas yang sedikit berbanding logam perak dan tembaga, atau mungkin juga sebaliknya. Yang jelasnya ia terdiri pada logam emas sebagai salah satu daripada unsurnya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala telah sebut dalam kitab dia Syarah Sahih Muslim bahawasanya al-haram memakai cincin emas bagi laki-laki dengan ijma' ulama. Begitu juga haram jikalau ada setengahnya emas dan setengahnya perak. Sehingga berkata ashab kita maknanya ulama-ulama besar dalam mazhab Syafi'i, kalau ada gerigi nak megi pemata cincin itu daripada emas atau bersadu dengan sedikit emas, maka ia tetap jua haram kerana umumnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam larang orang laki-laki pakai emas. Jadi menurut laporan mesyuarat panel kajian syariah JAKIM
mengenai hukum memakai swasta bagi laki-laki adalah haram. Jadi kesimpulan kitanya, swasta ada satu pakaian yang tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Jadi kalau ada apa-apa yang terjadi, jadi sebahagian apa yang disebut oleh sebahagian daripada imam-imam kita di kampung, kalau nak akad nikah dia tanya, pakai swasta atau berapa ni? Kalau pakai dia suruh pecah. Kalau pakai suruh pecah. Jadi kita kena tambah sekali lagi, jangan suruh pecah saja. Bui penjelasan selalu situ bahawa swasta ni tak boleh dipakai haram. Boleh pakainya kalau ada nikah itu terserah. Ni cabut pasal nak akad nikah ya. Cabut tak sini aku jadi tak sini. Kalau orang nikah tak apa buat benda lain. Itu satu kesilapan dari sudut dakwah kita. Dia wajib dah kena cabut. Masa-masa tu kuasa duk tanya se-email. Sampai tak cabut tak akad nikah. Cumanya apa ni? Se-email kita orang panggil juru nikah kita ni kena guna kuasa sikitlah. Dakwah tu biar panjang sikit. Orang kata benda ni haram pakai. Taubat dah lepas tu, lepas pada ni, bawa lepas tangan, sipet. Kalau saya juga, kecil adik, bantu dia pakai. Tok, jari-jari mana-mana. Gitu nasihat. Ia satu peluang untuk kita nasihat. Jadi sebagai seimbang dia kata, buat dulu untuk akad nikah. Lepas akad nikah, Pak Sahut pun tak apa. Jadi, orang panggil, main TST Sports Mingguan gitu. Benda tu, kalau benda tu, dia haram. Cuma satu peringatan lagi, sebahagian daripada ustaz-ustaz kain, ada dalam surat khabar dia tulis, boleh kita pakai swasta sebab dia kata swasta tu sikit. Emas dia sikit. Perok tu banyak. Ataupun maga tu lebih banyak lagi. Jadi kita ambil pendapat ulama-ulama yang lebih lama lagi pada dia. Yang muktabar. Dia kata kalau ada dalam benda tu emas asli. Tak kira lah sikit ke banyak ke. Tak boleh pakai. Itulah pendapat yang kita terima. Adapun pendapat sahabat tu. Kita suahlah kepada dia. Dia pun orang nulis sahabat. Jadi fatwa-fatwa ni bukan main dalam sahabat. Kita main dalam ilmu-ilmu, dalam perbincangan yang lebih baik. Tak ada masalah. Nak tulis tak khabar pun tulis lah. Tak ada apa. Dah ada ruang untuk dia tulis. Tapi maknanya kita jangan terlalu estimate. Tanya juga orang lain yang boleh dibincang. Betul ke tidak hujah yang mengatakan kalau 50, 49 emas, 51 lebih daripada emas boleh pakai. Jadi itu agaknya hujah yang tidak begitu baik. Jadi kita berapilah bab kita malam ini insya-Allah taala. Yang ketiga, bijana orang kafir. Oleh kerana bijana orang kafir meliputi pinggan mangkuk, cawan, gelas dan puyuk belanganya, biasanya bergelumang dengan benda-benda yang najis, arak dan babi. Maka hadis yang berikut menerangkan hukumnya. An Abi Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu qala, qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumi ahli kitab. Afa na'kulu fi aniyatihim? Qala sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu fiha illa an la tajidu ghairaha faghsiluha wa kulu fiha. Dari Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu. Katanya aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kami berada di tempat kaum Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu maknanya Yahudi dengan Nasrani. Hadis ni panjang kalau kita nak tanya. Oleh itu, bolehkah kami makan dalam bijana, dalam bekas-bekas mereka? Nak makan dalam bekas Yahudi itu boleh ke tidak? Baginda menerangkan dengan sabdanya, jangan kamu makan dalam bekas mereka, kecuali kamu tidak dapat yang lainnya. Kalau tak ada hal lain, makanlah. Kalau ada, jika demikian, maka cucilah. Kalau tak ada bekas lain, maka cucilah bijana, bekas-bekas itu, dan makanlah di dalamnya. Jadi habis kita, bekas orang kafir ni lagu mana cerita, boleh makan apa dia. Satu lagi, sebelum kita berpindah ke bekas orang kafir tadi, dalam kitab kita tadi, dalam masalah penggunaan tadi, kita pindah tadi. Dalam apa ni, lipatan yang pertama cepat sekali tu, dibaris di bawah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam larang guna emas dengan perak untuk minum dengan makan, jadi ulama-ulama bahas sini, apakah sifat dia boleh ke tadi? Kalau guna emas dengan perak lebat makan, nak sifat dia, jadi ulama-ulama mengatakan, oleh kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang guna dia, dalam kaedah fiqhnya dia kata, ma haruma isti'malu harumat ittikhadhu. Benda yang haram guna dia, haram juga sifat dia.
Pasal dia kata, bila kita sipir benda dalam bekas, kita tahu tak apa. Panggil orang tak tahu, mungkin dia kata suami bekas ni, dia akan ambil, dia minum dalam bekas tersebut. Ini dalam panggil dalam bab, nak tutup pintu, boleh membawa kepada maksiat. Jadi kalau ada bekas-bekas tersebut, jadi kita tak payahlah kita duduk sipir-sipir, dia akhirnya akan bawa kepada menggunakannya. Baiklah, sekarang ini kita balik kepada bekas orang kafir. Orang kafir sendiri itu najis ke tak najis tu, kita bisa semula lagi. Ada orang kata kafir itu najis. Najis sungguh. Pasal ayat Quran kata innamal musyrikuna najasun. Mana kalau salah kita salah dengan dia, kena basuh tangan kita. Basuh kita lepas pada salah dengan kawan-kawan kita. Jadi pendapat yang ramai ulama mengatakan najis di sini bukan najis aini, bukan stopper dia tu najis. Tapi dia panggil najis rijsun, dia najis ni adalah najis maknawi. Sebab dia tidak beriman dengan Allah, dia terjadi najis maknawi. Bukan najis aini mana bila salah dengan dia, tepuh dia, kena dikosok angin, kena disabun, tidak. Jadi mana masalah menggunakan bekas orang kafir ini lagu mana pula? Jadi ulama-ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'i, kalau kita yakin bahawasanya bekas dia itu suci, bekas pinggir dia atau gampang itu suci, maka kalau ada hal lain dia apa ni, tidak bolehlah kita guna, tak ada apa-apa. Tapi kalau tak apa yakin mana, maka makruh guna. Tidak kata tak diguna. Makruh guna mana tak somai kita guna, sehinggalah kita basuh benda ni. Yang pentingnya jelaslah. Dalam hadis kita ni, hadis Abu Sa'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu arda, orang tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sendiri tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagu mana bekas orang kafir? Nabi kata, gunalah kalau tak ada bekas lain. Jadi sahabat-sahabat Nabi sendiri pun radhiyallahu taala anhu arda pernah guna bekas orang perempuan yang ambil wuduk daripada bekas seorang perempuan yang tidak Islam. Dan kita ingat ada peristiwa Nabi nak wafat. Dekat Nabi nak wafat, kalau dia sakit, keracunan waktu Nabi kita makan, makanan yang diberi oleh seorang perempuan Yahudi, dia bukan Islam, di Khaybar. Bila mati hak dia beri, maknanya daripada bekas orang kafir. Jadi sehingga ulama-ulama kata, boleh kita guna bekas orang kafir, tapi dengan syarat kita yakin bahawa tidak ada najis atau bekas. Maka kalau kita pergi kedai restoran yang terbuka ni, kalau tanya lah tu kedai remo ni orang tak Islam masuk ke? Kedai tu masuk. Pas sama kau tak bekas jadi tak payah lah. Asal kita beli dalam pinggir, suci kak, bersih, molek. Makan je lah, tak usah duduk. Tak usah pergi tiap dapur dia tu. Itu dia panggil maya-maya. Kalau tanya mana dalil dia, dalil Abu Sa'labah Al-Khushani dan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum warda. Jadi guna bekas seorang perempuan dia tidak Islam untuk ambil wuduk. Dan Nabi juga suruh sahabat dia guna kawan tersebut. Ada juga riwayat daripada Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu guna bekas orang kafir. Kita sebut dah bahawa ni cerita dia adalah dalam risalah yang pertama mengenai air bahawa air sama ingat kita. Umar guna bekas yang dikepunyai orang Yahudi. Sebab apa ni? Sebagai penutup kitanya, kalaulah kita tahu bekas orang kafir boleh guna, kamu jangan lagi dia tunggu kedai, restoran, orang tidak Islam. Oh, dia kena nak cak molek. Ni tak tahu hanya dengan piah-piah yang bawa masuk dalam restoran, orang bukan Islam. Saat ni orang kafir dia tidak najis air ni. Betul tidak najis air ni. Tapi najasah dia tu kerana dia tu musyrik, syirik. Menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mandi junub pun tidak. Mayat, kodok lagi. Mayat cara dia ada. Dalam bekas orang Islam banyak lagi. Makanan-makannya, dia mesti mengandungi subhat. Air dia meleh kodok. Kalau kita sebut-sebut benda kadang-kadang, oh ya, tak biasa masuk kedai tidak Islam ni, dia kata geli dekat dah. Tapi kalau biasa masuk, dia kata, tak boleh lawa. Kedai demo tu juga, tak. Lecah kedai orang Islam. Jadi jangan duduk lecah. Lepas pada ni kita tengok orang insya-Allah taala. Jangan wui tu merang dalam bandar kita ni. Jumpa kalau pakai pias cakur dalam kedai. Kedai orang tidak Islam. Dia makan situ tidak salah. Banyak lagi kedai-kedai lain kan. Restoran-restoran hebat orang Islam pun banyak lagi. Jadi tak usah lagi duk cari tijau, hidup makan di kedai orang tidak Islam tak banyak lagi. Kalau kadang-kadang kita akan jadi saya pula ke dia. Oh sedap. Maknanya hati tu akan jadi kasih kepada orang Islam. Makannya dia apa sedap, layannya dia apa comel.
Kadang-kadang dua Abu Malik juga. Jadi banyak lagi benda-benda lain yang akan berkait-kait dalam bab hati yang menyebab kita akan jadi kasih kepada orang yang tidak Islam. Jadi kalau bekah diguna tadi, kita gunalah dalam pendapat bina mana, bila kita masuk restoran terbuka, jangan tanya tu yang kedai tu. Pinggir hak bekah orang tidak Islam makan ke? Tak usah tanya. Asal kita tengok suci, tak ada bau apa-apa, tidak bau khamar, tidak bau arak, tidak bau apa-apa kan? Bismillah. Ala barakatillah, makanlah. Yang pentingnya kedai itu insya-Allah taala halal. Jadi apa yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kimia di sana.